nak apa nama ni, nak buat lah. Jadi ini sekarang ni pokok ni berusia lebih kurang 1 tahun 8 atau 9 bulan lah sekarang ni. Daripada gantung. Okay. So jadi dekat sini kalau kita tengok ini dia perdahanan dia. Memang ini bukan kali pertama Proni kita sentiasa buat. So jadi sampai ini kali ni dah biasanya kita buat 6 bulan. Itu normal. Tapi kalau dahan dia tu lebih, kita buat dengan lebih kerap tak ada masalah. Tujuan kita buat Proni ni ialah kita nak buang daun-daun yang macam dekat sini ni, sebab dia tidak dapat cahaya matahari. Semua bahagian dalam ni apabila dia tak dapat cahaya matahari, dia tak boleh buat makanan, dan dia makan makanan orang lain buat. So jadi itu yang kita tak nak. Yang biasanya saya ini ada dikatakan dahan utama premiumnya yang reproduktifnya lah, yang dijangka boleh memberikan buah. Ini macam ni dia punya tunah air ni kita akan buang. Yang biasanya saya buat kat sini ni dalam 3 kaki. So makna dia melepasi 2 dahan ni lah. So 3 kaki. Itu satu asas buat masa ni. Tapi bila pokok tu dah membesar, kita akan jauhkan lagi. Sebab kita nakkan dahan utama. Ini dahan sekunder. Memang ada buah. Saya akan simpan juga dahan sekunder ni. Tapi melihat pada keadaan bentuk dahan dan suasana di bahagian depan. Sebab benda ni dia akan pergi ke depan lagi. So makna dia masih lagi ada ruang kosong, kita boleh simpan. Tapi untuk dahan ini, jadi kalau kira 3 kaki, dia akan melebihi daripada sini. Mungkin sampai ke sini. Tapi oleh kerana ni dahan ni utama, besar. Dahan sekunder ni pun besar. Buat masa ni kita boleh simpan. Tak ada masalah. Tapi bila besok kalau tak ada buah ke, orang lain dah berbuah, masa tu baru kita boleh buang lah. Sekarang ni kita simpan lagi. So okey. Contohnya macam dahan macam ni. Okay, ini kecil. Ini kecil ni memang dia kalau kita tak buang pun dia akan mati dengan sendiri. Sampai masa dia akan mati dengan sendiri. Jadi akhirnya kita kena buang juga. Macam ni saya akan buang lah yang ni. So okey, ni bentuk dahan di atas ni nampaknya kita panggil pokok durian, dan semua tumbuhan ni dia dalam bentuk dia naik ikut pusaran. Ini kita panggil pusaran 1, pusaran 2, pusaran 3, pusaran 4. Dia ada seka dia. So jadi itu yang kita nak kena susun supaya dia ada di sekeliling 360 degree itu dia, yang terbaiknya dia ada 4 dahan. Jadi kalau kita tengok kat sini akan berlaku 1, 2, 3. Ya, ulang balik 1, 2, 3, 4. So jadi mana dia cantik. Pembentukan dia cantik dahan dia. So kalau kita dapat macam tu ke semua pokok kita, sangat cantik. So okey, sekarang saya mulakan dengan menggunakan Proni ni, sebab di bahagian rendah ni saya akan guna ni. Sebab dia tu. Ni saya buat. Okay, itulah dia guna dia alat ni yang kalau kita beli berkualiti, dia bunyi perapu, prak. Cantik. Okey. Kata orang macam malam tamu lah. So okey. Ni saya simpan. Sebab tu daun ni semua saya buang. Daun ni saya buang pada paras, tinggal dekat sini. Kita tinggal kat sini. Mana kita buang lah. Kita buang ni. Ini kita buat, ni dia ada lagi. So jadi kita buang ni. Kita tinggalkan bahagian yang ujung saja yang dijangka boleh mengeluarkan itulah cahaya. Perlukan cahaya. Ini pun kita Proni. Kita buang. Semua ni kita buang. Ada daun ni. Ini kita boleh buang. Okay, kita buang lagi. Kita ambil masa sikit lah. Ini pun sama juga. Ni biasanya saya akan tinggalkan kanan 1, kiri 1, di sini 1. Dia bergerak 3 bentuk. Ini untuk permulaan ni. Akhirnya besok kalau perlu buang, kita buang. Kalau tak perlu, ada buah lah. Akan ada buah kat sini. Okey, ini dia. Okey, saya pergi sikit. Nah, sini saya akan tunjuk duk bahagian atas pula. Bahagian atas ni kita menggunakan alat ni lah. Kita menggunakan alat yang ni. Ni kita test alat ni berfungsi. Dia punya apa? Kalau kita tengok dia punya tu,
mata dia. So, jadi kita akan potong. Kita akan tengok ini yang saya kata dahan yang tidak tidak produktif, yang kecil. So jadi kita akan potong dia. Nampak tak? So ini pun sama juga. Akan potong. So ini pun sama. Jadi kita boleh membentuk dahan lah. So jadi, macam ni pun kita akan buang lagi. Dengan alat ni saya tak perlu guna tenaga yang lebih lah. Dia hanya memadai kita letak aja, dia dah boleh potong. So ni pun sama. So, jadi ini kita simpan dululah. Ini sebab mungkin dia berpotensi, lagipun jarak dia jauh, dia tak ada rakan yang terdekat. Jadi kita so sama juga di bahagian atas ni, mana dahan-dahan dia kecil ni kita dah boleh buang lah. So kita buang ni, so kita buang supaya cahaya dapat dengan jelas lah. Mana nak Allah tak nampak. Okey. Ni dia kecil, kita tak nak. Ini pun sama. Ini pun sama lagi. Kita buang. Okey. So ini pun cut. Okey. Ini satu lagi alat yang boleh adjustable. Yang ni yang saya kata harga dia ni lah dalam musang kecil lah ni. Bukan black tongue. Jadi fungsi dia sama, tapi tinggal lagi bayangkan kelebaran mata dia antara dua ni. Ini lagi besar. So yang elektrik ni lagi besar, yang ni agak kecil sikit. So sudah tentu dia punya kelebaran metal tu lebih kecil lah. So okay, ini hanya mampu untuk dahan yang macam ni saja. Ni nampak okey, ni dahan yang macam ni kita boleh potong. Kelebihannya ni kita boleh pegang dia punya pelepah dia tadi. Gitu. Itu kelebihan dia pula. So ini kita potong, kita boleh pegang. Boleh buang. Yang tadi tak boleh. Ada. Ini kita boleh. Okey, boleh pegang. Tapi bila besar aja dia tak mampulah. Saya buat contoh ya. Ini besar pula. Okey ni. Ni besar ni pun dia dah macam dia tak mampu dah. Nampak tak? Besar. Jadi mungkin tangan saya yang tak kuat. Yang orang lain boleh kot. Tapi itulah saya nak ceritanya, tak kuat. Okey. So ini alat yang adjustable yang okey jugalah. Bukan tak. Okey, ini dia selepas kita buat pruning. Dahan dia kita nampak agak kosong di dalam ni. Dia nampak kosong. So, mulai dia kita bentuk dahan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, kita dah simpan dahan-dahan yang kita jangka berpenghasilan setakat ini 15 dahan. Mungkin kita akan kurangkan 1-2 dahan. Apabila pokok tu dah mulai berbuah, kita tengok yang mana lah. So, sekarang ni kita telah menggunakan alat ni. Dia menunjuk berapa dahan yang kita potong. Dahan ni alat ni dia menunjukkan sekarang ni kita dah memotong 139 dahan. Jadi bermakna rasa kot dah 30% lah daripada bentuk ranting yang kita buang. Tadi kalau saya tambahkan dengan menggunakan gunting manual ni, gunting ni dah tentu lebih lah daripada 150 kot. Jadi cukup. Jadi memang tujuan gunting ni ada kelebihan dia, kita boleh calculate. Sambil itu kalau nak berzikir pun boleh lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak ada masalah. Sambil kita potong tu kita niat nanti. So okey. So inilah dia perkongsian kita pada hari ini. Rasa kot dah sedikit sebanyak membantu
saya boleh katakan apa yang saya buat ni bukanlah terbaik, tetapi hanya teknik yang saya aman. Tuan-tuan boleh jadikan contoh sekiranya berminat dan sekiranya rasa tak mempunyai idea yang lebih baik, sila kita kongsikan bersama dalam grup ini. Setidak-tidaknya kita membantu rakan baru kita ataupun yang mana yang belum buat prawning, boleh dijadikan panduan, sedikit panduan untuk masa depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.